Terus. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'. Terima kasih pada Datuk Seri Speaker. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh bahawa bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah Ta'ala juga berfirman, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, iaitu mereka-mereka yang apabila mereka ditimpa dengan musibah, mereka menyatakan inna lillah, kita adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita pasti kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Orang-orang seumpama inilah yang akan ada di atas diri mereka sepanjang masa kebaikan daripada Tuhan mereka dan juga kasih belas. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang yang akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Negara sedang berhadapan dengan tragedi MH370. Pelbagai pihak kita lihat berusaha untuk memberikan bantuan dengan pelbagai cara. Tetapi sebagai sebuah kerajaan yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan, tentulah mesti memastikan bahawa sebarang tindakan itu tidak bercanggah dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengalu-alukan tindakan segera JAKIM apabila seorang bomoh yang telah merosakkan nama negara dengan acara perbomohan yang bercanggah dengan Islam segera dikeluarkan kenyataan balas oleh pengarah JAKIM, dan itulah yang sepatutnya dilakukan. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqhu bima yakun faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang menemui arraf, tukang tenung cerita yang lepas, au kahinan, tukang tenung cerita masa depan, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah masa yang terbaik untuk kita mendidik masyarakat dengan panduan Islam bagaimana cara berhadapan dengan tragedi-tragedi yang seumpama ini. Seperti mana kita lihat Allah Ta'ala mengajar dalam kisah Nabi Allah Yunus AS yang Allah uji dengan ditelan oleh ikan nun, ikan yang sangat besar, tapi akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila mana si Nabi ini sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada ilah melainkan kamu wahai Allah, sesungguhnya masjid engkau aku adalah tergolong kalangan orang-orang yang zalim. Begitu kita lihat bagaimana para sahabat Nabi seperti Abdullah ibn Umar, bila mana kehilangan sesuatu melakukan sembahyang sunat 2 rakaat kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma radad dalah hadiyad dalalah tahdi minad dalalah rudda alaina dalatana. Ya Allah yang mengembalikan barang yang hilang, yang beri petunjuk kepada barang yang hilang, kamulah yang berikan petunjuk kepada barang yang hilang, pulangkanlah barang yang hilang daripada kami. Panduan seumpama inilah yang patut kita ajar dan didik kepada seluruh masyarakat Islam. Termasuklah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam kunut nazilah, dipanggil kunut nazilah, bila mana ramai sahabat Nabi yang dibunuh, yang dihantar untuk menyampaikan dakwah dikhianati, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut nazilah dalam salat 5 waktu selama sebulan. Ini panduan-panduan yang patut ditunjukkan kepada rakyat dalam menghadapi situasi yang seumpama ini. Itu yang pertama, Datuk Seri Speaker. Seterusnya, kita selalu mendengar bahawa kerajaan menyatakan mereka mentadbir negara Malaysia ini berdasarkan maqasid syar'iyah. Apa itu maqasid syar'iyah? Maqasid arti matlamat-matlamat
yang dicapai menerusi syariat Allah Subhanahu wa taala. Malangnya kita hanya mengambil maqasid tetapi meninggalkan syariah. Maqasid tidak akan tercapai tak kala mana kita tidak menggunakan syariah untuk mencapai maqasid. Ini perkara yang perlu kita perhatikan, dan kerajaan mesti prihatin pada perkara yang seumpama ini. Kembali kepada dasar syariah itulah yang akan menjamin maqasid tercapai. Maqasid syariah ada 5 perkara. Pertama, menjaga agama. Yang kedua, menjaga nyawa. Yang ketiga, menjaga maruah. Keempat, menjaga harta. Yang kelima, menjaga akal. Perkara harta perkara yang sangat besar. Menjadi kewajipan kerajaan untuk memastikan sebarang tindak tanduk seharian pemerintah mesti menjaga harta, harta yang menjadi milik peribadi rakyat atau harta negara yang menjadi amanah kerajaan untuk menjaganya. Dalam menjaga harta yang diberi amanah untuk pemerintah menjaganya, ada 2 konsep yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita perhatikan setiap masa. Yang pertama, jangan boros. Yang kedua, jangan berbelanja di luar daripada kemampuan. Dan saya lihat perkara inilah yang masih lagi pihak kerajaan pada hari ini cuai dan melaksanakannya. Soalan boros, perkara yang dibincang panjang, yang disebut juga dalam laporan audit negara. Defisit dalam perbelanjaan negara juga disebut belasan tahun. Kalau ia perkara hanya melibatkan setahun atau 2 tidak menjadi masalah. Tetapi bila berpanjangan sampai berbelas tahun, maka ini perkara yang sangat besar. Adakah menjadi dasar kepada kerajaan pada hari ini? Sedangkan Al-Quran mengajar kepada kita dalam 2 ayat. Pertama kata Allah, wal liyunfik zu sa'atin min sa'atih. Hendaklah berbelanja orang yang berkelapangan berdasarkan kelapangannya. Wa man qadira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Barang siapa yang disempitkan rezekinya, maka berbelanjalah berdasarkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran kerajaan berbelanja dalam keadaan tidak ada duit, berbelanja di luar daripada kemampuan, kesannya ialah akhirnya kerajaan cuba menangani kes yang seumpama ini dengan mengenakan GST kepada rakyat. Maka bagi saya, GST yang bakal dilaksanakan pada April 2019 nanti adalah satu usaha untuk kerajaan menangani permasalahan kewangan yang puncanya adalah kerajaan sendiri yang bersifat boros dan juga berbelanja secara tidak berhemah. Maka tidak wajar bagi kerajaan untuk menangani kes yang seumpama ini, menjadikan rakyat sebagai bahan menanggung bebanannya. Maka perkara inilah, berdasarkan inilah kita menyatakan bahawa GST yang bakal dikenakan kepada rakyat sepatutnya ditarik balik dan difikirkan cara yang lebih wajar untuk kita menangani permasalahan kewangan negara pada hari ini. Isu GST, cukai yang dikenakan kepada rakyat, kita perlu mengambil perhatian tentang konsep dan dasar Islam dalam percukaian. Pertama sekali, percukaian dalam Islam tidak bersifat satu dasar yang tetap. Dia bersifat dasar yang diambil bila mana kerajaan memerlukan, kewangan negara memerlukan, maka dikala itulah cukai dikenakan kepada rakyat. Tetapi hari ini kita melihat bagaimana kerajaan terlalu bergantung kepada cukai hingga sampai 55% daripada hasil negara datang daripada cukai. Kemudian 35% daripada Petronas dan bakinya hasil-hasil yang pelbagai. Kerajaan perlu merancang dan memikirkan satu cara. Bagaimanakah untuk tempoh tertentu nanti kita berjaya untuk menjadikan hasil yang pelbagai itu lebih besar daripada hasil cukai. Kerana cukai yang diambil daripada rakyat itu sepatutnya tidak menjadi dasar tetap, hanya bersifat sementara menangani permasalahan kewangan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, di kala mana cukai perlu diambil oleh rakyat, Islam menekankan satu perkara lagi namanya keadilan, iaitu cukai tidak patut dikenakan kepada seluruh rakyat tanpa mengira kaya ataupun miskin. GST bersifat pukat tunda yang kena pada semua orang, baik dia kaya maupun dia miskin. Sedangkan kaedah percukaian Islam ialah khus min aghniyaihim wa tu'ta fuqara'ahum. Ambil daripada orang-orang kaya di kalangan kamu dan diberikan kepada orang miskin kalangan kamu. Ini konsep yang perlu kita terapkan dalam kita membincangkan tentang GST ataupun percukaian dalam Islam. Sila. Ya, tasik dulu. Okey. Terima kasih Yang Di-Pertua. Wabi Kuala Nerus ada menyebutkan tentang keadilan dalam pengambilan dan pengagihan cukai.
Jadi sedarkah Kuala Nerus bahawa pembahagian ataupun pelaksanaan GST ni telah pun mengambil kira bahawa kenaan-kenaan charge cukai tersebut hanya kepada orang-orang yang mampu. Sebagai contoh, bagi pekedai-pekedai yang mempunyai hasil jualannya ratusan ribu ringgit, 500 ribu ringgit, baru dikenakan GST. Dan begitu juga bagi orang yang membeli makanan-makanan hanya di kedai-kedai atau premis-premis makanan-makanan yang mewah saja dikenakan GST. Tapi bagi keperluan asasi, ya, sebagaimana yang kita ketahui, itu tak dikenakan GST. Jadi saya harap Kuala Nerus tidak menyelewengkan fakta ini dan sebaliknya mengkaji dengan lebih teliti tentang apa yang terkandung di dalam GST itu. Terima kasih. Terima kasih YB Tasik Gelugu. Saya rasa isu GST semua orang maklum bahawa bila mana GST dikenakan tak kira siapa, walaupun kita kata hanya melibatkan barang keperluan saja, barang-barang yang akan dibeli oleh orang-orang miskin melibatkan pelbagai barang, semuanya akan dikenakan GST. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep keadilan dalam Islam ialah cukai yang dikenakan tidak boleh melebihi daripada peratusan yang wajib dalam Islam, iaitu 2.5%. Zakat dalam Islam paling banyak, paling minimal adalah, paling maksimal ialah 2.5%. Tapi percukaian yang dikenakan pada hari ini ialah sampai peringkat 6%. Itu permulaannya. Maka kerajaan kalau memang berhasrat juga nak mengenakan GST, walaupun saya tidak setuju dengan yang bantah, tapi sekurang-kurang perlu berpegang pada kaedah tak lebih daripada 2.5%. Itu dua isu kita ambil. Satu isu dasar, kedua isu persen. Kita lihat pada hari ini banyak alasan yang diberikan oleh kerajaan. Bila bincang tentang GST, buat alasan bahawa sistem GST lebih efisien untuk mengutip cukai daripada rakyat. Persoalan kita hari ini ialah bagaimanakah dasar kerajaan? Kalau kerajaan meletakkan negara ini dasarnya adalah darul jibayah, negara cukai, maka KPI kejayaannya adalah pada banyak mana dapat dikutip. Itu kalau kita letakkan negara jibayah, negara cukai. Tapi Islam meletakkan bahawa negara mesti bersifat darul hidayah wa darul khairat. Negeri yang nak beri hidayah, nak beri kebajikan semaksimal boleh kepada rakyat dan mengecilkan semaksimal yang boleh yang patut diambil daripada rakyat. Adakah kerajaan hari ini berfikir untuk mengambil seminimal dari rakyat atau nak mengambil semaksimal? Jawapannya adalah nak mengambil semaksimal. Yang diberikan masih dipertikaikan lagi adakah maksimal atau bersifat minimal. Itu konsep keadilan dalam Islam. Betul, adil ini bukan hanya sama rata. Adil mesti diberikan dengan maksud kena pada tempatnya. Saya yakin kalau kerajaan pergi lebih jauh. Laluan. Banyak sangat laluan. Satu je sekali lagi laluan. Terima kasih Kuala Nerus. Saya tertarik juga dengan apa yang Kuala Nerus cuba jelaskan. Tapi saya tengok perkara ni tak dipraktikkan pula di Pulau Pinang. Dan saya tak tahu di Selangor. Kerana di Pulau Pinang kita dikenakan saya rasa kita fokus. Saya tak suka pergi pada isu yang air kita dikenakan begitu ini tinggi. Yang saya jadi dia tak ada keadilan dan agak menekan juga di situ. Jadi kalau boleh biarlah benda ni tidak double standard, maknanya kita minta saya kalau bercakap di Parlimen, rakyat dibagi saya bukan semua. bercakap di Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Sila kita fokus pada isu bukan ini. masalah Dewan Negeri. Sekarang peluang saya untuk saya mewakili Parlimen dalam negeri Pulau Pinang kepada kerajaan. Itu juga isu rakyat Malaysia juga. Terima kasih. Pertama, kita kembali pada konsep dan dasar tadi. Dasar sebagai darul hidayah, bukan sebagai darul jibayah. Kalau konsep ini kita laksanakan, insya-Allah kita akan berjaya menjadikan negara kita negara yang terbaik, insya-Allah. Ada satu keadaan menarik yang perlu kita perhatikan, apa yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, bila kita bincang tentang cukai yang banyak tak dibayar, banyak orang lari cukai, ada korporat lari cukai, begitu juga dengan cukai yang masuk, cukai duty yang mungkin ada pelaku penyeludupan sebagainya. Kaedah Islam dalam menangani keseumpamaan ini ialah dengan mengurangkan nilai cukai, bukan dengan menaikkan nilai cukai. Maknanya, kalau kita ambil hari ini korporat-korporat yang kena bayar cukai sekian banyak, menyebabkan ada yang cuba lari dari cukai, cara menurunkan kadar cukai itu sebenarnya, dia akan menggalakkan mereka memberi semaksimal, bukan hanya pada yang wajib, bahkan juga pada yang sunat.
Kaedah diambil ialah kaedah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yassiru wala tu'assiru. Bagi mudah, jangan bagi payah. Basyiru wala tunafiru. Bagi semangat, kegembiraan dan jangan bagi mereka lia. Kemudian wa tata'awa wala takhtalifa. Kamu kena buat yang sunat, yang bersifat tatawuan sukarela. Konsep Islam begini. Pertama, berikan dia yang minima yang wajib. 2.5% minima yang wajib. Bila seseorang merasakan dia hanya perlu bayar jumlah yang sikit, dia akan sempurnakan yang sikit itu dan akan ditambah dengan yang sunat. Sebab itulah berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, Abdul Rahman bin Auf yang disebut dalam kitab-kitab sirah, seorang yang sangat kaya. Tidak ada seorang penduduk Madinah yang tidak berkongsi harta dengan Abdul Rahman bin Auf. Bagaimana maksudnya? Maksudnya begini. Kata perawi yang menghurai cerita Abdul Rahman bin Auf, 1/3 daripada penduduk Madinah ini yukriduhum, diberi pinjam duit oleh Abdul Rahman bin Auf. 1/3. Dan 1/3 lagi pula yaqdi anhum duyunahum. Dia Abdul Rahman membayar hutang yang terpaksa yang ditanggung oleh rakyat di negeri Madinah. Yang ketiga, Abdul Rahman bin Auf memberi pada mereka dalam bentuk sedekah, juga dalam bentuk hadiah. Artinya, seorang kaya ini mampu menggunakan harta dengan cara yang terbaik untuk kebaikan ummah, maka kerajaan pada hari ini di samping mengambil yang wajib, mesti fikir bagaimana cara agar orang-orang kaya boleh menyumbang semaksimalnya kepada rakyat negara ini untuk kita menanggung pelbagai bebanan kos kehidupan yang semakin meningkat pada hari ini. Untuk akhir, saya nak sebut sedikit Tuan Speaker tentang isu di Kuala Nerus. Satu saya nak sebut, iaitu isu seorang cikgu bernama Cikgu Rizlan yang merupakan seorang penolong kanan di sebuah sekolah Merang yang telah diberi surat tawaran naik pangkat untuk bertugas di Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu pada 30 Januari. Dan beliau telah membalas surat tersebut dengan jawapan bersetuju dan akan melaporkan diri pada 16 hari bulan Mac yang lalu. Tetapi sebelum 16 Mac, tiba-tiba tawarannya dibatalkan dengan alasan yang tidak kukuh, tetapi dikaitkan dengan kedudukan beliau sebagai adik kepada seorang calon daripada PAS yang bertanding di DUN Seberang Takih. Maka menyebabkan dia telah dibatalkan tawarannya dan menyebabkan dia merasa malu kerana telah buat majlis perpisahan, kemudian telah pindah semua barang, tiba-tiba telah dibatalkan surat tawaran. Saya berharap agar pihak Kementerian Pelajaran yang juga menterinya daripada negeri Terengganu untuk melihat kes yang seumpama ini agar kita mengelakkan sekiranya ada sebarang tekanan politik ataupun politik kepatihan di sini, maka ia patut diselesaikan dengan cara yang baik agar kita pergi kepada kematangan berpolitik, insya-Allah. Dan untuk akhirnya saya nak mencadangkan kepada kementerian Masa Wira. Terus sebenarnya injury time dah Muhammad. Tahu sikit. Saya nak kongsi apa yang berlaku pada yang cikgu itu. Sebenarnya memang itulah selama ini yang berlaku. Kalau kita lihat, saya sendiri saya nyatakan interest saya banyak mengendalikan kes-kes yang melibatkan kes-kes seperti itu. Saya nak cerita dulu masa kes mula-mula Batang Pauh, ada seorang kaki tangan di UiTM datang menjabat saya membaca doa sebab sebut perkataan penjara. Kami dipenjara, dikenakan tindakan disiplin kerana doa itu doa reformasi. Pernah berlaku. Seorang pelajar UUM kerana bercakap lepas tu orang kat belakang takbir, dia ambil tindakan, digantung 3 semester kerana dia kata itu adalah budaya PAS takbir. Ini berlaku zaman BN. Banyak kalau saya nak senaraikan. Inilah sebenarnya negara kita, tanah air kita, lagi ada bahasa nasional, inilah yang akan berlaku. Baik, saya cuma mengharapkan apa yang telah berlaku dibetulkan saja. Kita sebagai manusia, kalau kita buat kesilapan dan kesalahan, maka sampai masa kita pergi kepada politik damai dan kita betulkan apa je kesilapan tanpa kita bersangka yang tidak baik antara sama kita. Itu harapan saya sebagai seorang ahli parlimen baru. Dan untuk akhir, saya harapkan kerajaan boleh prihatin kepada 2-3 masalah di tempat saya, iaitu saya di Parlimen Kuala Nerus, kawasan pantai yang cantik dan indah, tetapi projek-projek melibatkan pelancongan masih lagi di tahap yang tidak menggembirakan. Saya harap kerajaan
dia mengurusi Kementerian Pelancongan, ada satu proposal menarik untuk menarik pelancong lebih ramai hadir ke pantai di sepanjang penerus. Itu juga dengan nelayan yang begitu ramai di kawasan parlimen saya. Isu mereka ialah pada musim tengkujuh mereka kehilangan pendapatan. Dia masa untuk memperkukuhkan lagi satu projek yang menarik dibuat oleh kerajaan, namanya Satu Kampung Satu Produk, yang boleh jadikan sebagai satu cara menambah nilai pendapatan kepada rakyat nelayan seumpama mereka. Saya rasa itulah yang ingin saya sampaikan pada petang ini. Dengan ini saya menyokong titah yang di-Pertuan Agong. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.